Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus dengan pembelajaran kita bab 5, metabolisme dan enzim bahagian 2. Okey, jadi kita sambung balik. Terdahulu kita dah cover sampai penghasilan enzim ekstrasel. Jadi hari ini kita akan teruskan pula kepada mekanisme tindakan enzim, hipotesis, mangga dan kunci. Jadi seperti yang kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas, enzim ni seperti yang kita tahu ialah jenis protein kompleks di mana ia terdiri daripada rantai polipeptida yang berlipat-lipat dan akhirnya menjadi satu bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi ini pula dia ada satu bahagian tapak aktif di mana dia mempunyai satu konfigurasi yang spesifik dan saling berpelengkap dengan substrat. Okey. Jadi konsep dia di sini kita boleh andaikan seperti enzim itu ialah mangga, manakala substrat pula ialah kunci. Okey, seperti dalam mangga dan kunci. Kunci yang betul dan spesifik akan dapat buka mangga. Okey, begitu juga dengan konsep dalam enzim dan substrat ni. Kita boleh andaikan substrat sebagai kunci, enzim pula sebagai mangga, di mana substrat yang spesifik dan betul akan bertindak balas dengan enzim. Okey, barulah berlaku tindak balas. Dia kena spesifik. Okey, pertama sekali apa yang berlaku, substrat yang spesifik dia perlulah menghampiri enzim. Macam kita tengok sini. Okey, apabila substrat yang spesifik itu dia menghampiri enzim, dia akhirnya apabila dia matching dekat tapak aktif tu, dia akan bergabung lah kat sini. Dia akan bergabung sekaligus. Yang ini kita akan panggil sebagai kompleks enzim substrat. Okey, apabila dia dapat substrat yang betul dengan enzim betul, maka tindak balas pun berlaku. Okey, apabila tindak balas berlaku, produk pun terhasil. Produk ni kemudiannya dia akan meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas pun selesai. Okey, jadi kebanyakannya tindak balas dalam sel ni dia perlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Okey, jadi apa itu yang dimaksudkan dengan tenaga pengaktifan? Okey, tenaga pengaktifan ni kita boleh definisikan sebagai satu tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Jadi kiranya enzim ni dia berfungsi sebagai katalis lah, yang kita belajar dulu, sebagai pemangking, di mana dia akan mengurangkan tenaga pengaktifan. Okey, oleh itu kadar tindak balas biokimia dipercepatkan dalam sel. Okey, macam kita dapat tengok kat sini graf ni. Okey, tenaga pengaktifan. Yang biru ni tindak balas tanpa enzim, yang merah ini ialah tindak balas dengan enzim. Okey, dapat tengok di sini kan dia punya graf. Okey, tindak balas tanpa enzim dia akan memerlukan tenaga pengaktifan enzim yang lebih tinggi berbanding dengan tindak balas dengan enzim. Okey, jadi di sini kita dapat tengoklah peranan enzim tu sebagai pemangking dengan mengurangkan tenaga pengaktifan sesuatu tindak balas. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok mekanisme tindakan enzim dan perubahan faktor. Okey, ada banyak faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim ini, di mana ikatan kimia dalam enzim boleh diubah dengan mudah apabila berlakunya perubahan kimia dan fizikal terhadap persekitarannya. Okey, antara faktornya ialah ini kat bawah ni. Kita dapat tengok yang pertama iaitu kesan suhu, yang kedua pula kesan nilai pH, lepas tu kepekatan substrat dan juga kepekatan enzim. Keempat-empat faktor ni akan mempengaruhi mekanisme tindakan enzim. Jadi yang pertama kita kena tengok dulu mengenai kesan suhu. Okey, tengok yang nombor 1 di sini pada graf ni. Okey, pada point ni, pada suhu yang rendah, kita dapat tengok graf ni, suhu yang rendah sekitar 10 ke 20 darjah Celsius ni,
Okey, kadar tindak balas yang dimangkingkan oleh enzim ni ialah rendah. Dan apabila suhu tu terus meningkat, tenaga kinetik molekul substrat dan enzim juga akan meningkat, sekaligus frekuensi pelanggaran perkesan antara molekul substrat dengan molekul enzim akan meningkat. Saya beritahu kan yang tadi ni. Okey, dia akan bergerak-gerak. Apabila suhu meningkat, dia lagi bergerak lagi pantas, sekaligus kebaran kalian untuk substrat dan enzim itu berjumpa ataupun bergabung ialah tinggi. Okey. Okey, itu yang kamu dapat tengoklah tadi kan. Okey. Pada poin kedua pula, poin kedua tu ialah suhu optimum, di mana suhu terbaiklah untuk tindak balas tu berlaku. Suhu tu tak terlalu rendah ataupun taklah terlalu tinggi. Suhu optimum ni penting supaya tindak balas tu berlaku dengan lancar. Okey, kalau dia rendah sangat, tindak balasnya kurang. Okey, nanti kita tengok apa akan jadi kalau suhunya terlalu tinggi. Okey, kita tengok dulu poin nombor 2 ni. Okey, pada suhu optimum ni tindak balasnya berlaku dengan lancar. Untuk badan manusia, suhu optimum diperlukan ialah sekitar 37 darjah Celsius. Okey, itu suhu optimum. Apa akan jadi kalau suhu terus meningkat? Okey, kita tengok dalam gambar rajah ni. Apabila suhu terus meningkat kepada 60 darjah Celsius, aktiviti ataupun kadar tindak balas enzim tu menurun. Hal ini kerana peningkatan suhu dia akan mengurangkan aktiviti enzim dengan cepat, sehingga aktiviti itu berhenti sekitar dalam 60 darjah Celsius macam dalam graf ni. Okey, kenapa? Sebab pada suhu ni enzim akan ternyah hasil sebab dia punya chemical bonding ataupun ikatan kimia dalam molekul enzim tu terputus pada suhu yang tinggi. Okey, macam cikgu beritahu tadi, bila suhu tu tinggi, tenaga kinetik pun tinggi. Jadi apabila terlalu tinggi pula, dia akan memutuskan ikatan kimia enzim. Okey, sekaligus bentuk 3 dimensi tapak aktif tadi hilang. Apabila bentuk tu dah hilang, jadi tindak balas enzim substrat tu jadi tak berlaku, susah nak berlaku sebab bentuk dah berubah. Okey, kenapa bentuknya boleh berubah? Sebab suhu tadilah. Bila suhu terlalu tinggi, molekul tu pun dapat tenaga yang kuat, jadi dia akan memutuskan ikatan bonding, ikatan kimia. Itu berkaitan dengan suhu. Seterusnya pula kita tengok kepada nilai pH. Okey, secara umumnya kita akan tengok semua enzim ni dia akan bertindak dengan paling berkesan pada nilai pH optimum. Tapi setiap enzim ni dia ada nilai pH optimum yang berbeza. Seperti dalam gambar rajah ni, untuk pepsin nilai pH nya pada sekitar nilai pH 1 hingga 3.5, manakala untuk tripsin pula sekitar 6 hingga 10, di mana ia ialah berakali. Dan suhu optimum untuk amylase ailio dalam sel haiwan sekitar 6 ke 8, di mana ia agak neutral lah. Okey, jadi kebanyakannya enzim ni secara umum kita tahu dia akan berfungsi paling cekap sekitar julat pH 6 hingga 8, macam ailio je beritahu tadi lah. Okey, tapi terdapat juga beberapa pengecualian, seperti kalau kita tengok kepada enzim pepsin dalam perut yang ni tadi dalam graf ni. Okey, nilai 1 hingga 3.5 itu adalah nilai yang agak acidic. Okey, seperti kita tahu perut kita agak berasid untuk mencerna makanan. Tetapi berbeza pula dengan tripsin dalam duodenum. Dia akan bertindak dengan baik sekitar medium akali 8.5. Okey, perubahan nilai pH ni dia akan mengubah cas ion H positif tapak enzim dan juga permukaan substrat. Hal ini sekaligus
menyebabkan kompleks enzim substrat tak dapat dibentuk. Okey, kalau pH persekitaran tu kembali ke tahap optimum, okey, cas pada tapak aktif akan dipulihkan sekaligus enzim tu akan kembali berfungsi seperti normal. Jadi perubahan nilai pH yang ekstrim, macam saya beritahu tadi, perubahan yang terlalu ekstrim dia akan memutuskan ikatan kimia struktur. Okey, apabila dia memutuskan ikatan kimia struktur tu, enzim ataupun substrat tu dia akan kehilangan bentuk tapak aktif dia tu. Okey, jadi bentuk tapak aktif tu ternyah hasil. Apabila tapak tu ternyah hasil, sekaligus tindak balas enzim akan terencat ataupun tak berlaku. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada kesan kepekatan substrat. Dalam hal ni, kamu cuba bayangkan situasi di mana kepekatan enzim tu tak berubah, tetap. Tetapi nilai kepekatan substrat pula kita tambahkan. Jadi dalam hal ni, jelas sekali kita akan dapat tengok kadar tindak balas yang dikawal oleh enzim akan meningkat, sekaligus pembentukan produk juga meningkat. Okey, cuba tengok nombor 1 ni. Okey, dalam hal ni apabila kepekatan substrat ditambah, peluang untuk pelanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim juga meningkat. Ingat tak tadi cikgu ada bincang mengenai frekuensi pelanggaran berkesan tu? Okey, jadinya kita dapat tengok sini, kiranya setiap enzim tu dia akan dapat substrat. Okey, akan dipenuhi, tak ada enzim yang kosong sebab substrat dah dia punya substrat punya kepekatan lebih tinggi daripada enzim, sekaligus penghasilan produk juga ataupun tindak balas juga akan meningkat. Okey, pada kadar tindak balas ni dia akan terus meningkat sampai dia capai tahap maksimum. Tengok kat graf ni. Okey, sampai je tahap maksimum dia akan jadi malar. Okey, contohnya tindak balas tu akan berlaku terus. Contohnya ada 10 enzim, tapi substrat ada lagi banyak lah, kira-kiranya 50 lah contoh. Okey, apabila substrat tu terus mengisi dekat tapak aktif enzim, okey, tindak balas tu berlaku dengan cepat sehinggalah semua enzim tu dah penuh dengan substrat. Sampai tahap tu kadar tindak balas tu akan mendata. Kita dapat tengok sini. Itu kita panggil sebagai tahap maksimum. Okey, dalam tahap maksimum ni kepekatan enzim ialah sebagai faktor pengahat. Sebab tadi cikgu kata enzim punya nilai contohlah 10. Jadi tindak balasnya sampai situ je lah. Dia ialah had. Itu dah sampai limit dia. Okey, jadi kadar tindak balas ni akan dapat ditingkatkan kalau kita tambah lagi nilai kepekatan enzim. Okey, selepas dicapai tahap maksimum ni, semua tapak aktif enzim dah tepu ataupun dah diisi dengan substrat, macam yang cikgu beritahu tadi. Okey. Okey, kita tengok pula sekarang ni kesan kepekatan enzim. Tadi kesan kepekatan substrat. Okey, ini pula kesan kepekatan enzim. Okey, yang ni cuba bayangkan situasi di mana kepekatan substrat adalah tak berubah, malah, tapi kesan kepekatan enzim pula maksud cikgu kepekatan, okey, kuantiti ataupun kepekatan enzim tu bertambah. Nilai enzim bertambah, nilai substrat tak berubah. Okey, dalam situasi ni cuba tengok nombor 1 dekat graf ni. Okey, apabila kepekatan enzim ni bertambah, jadi kadar tindak balas enzim akan meningkat sebab ada lebih banyak tapak aktif yang tersedia untuk tindakan pemangkinan. Okey, kalau kepekatan enzim tu digandakan, jadi jumlah substrat yang ditukar kepada per unit masa juga digandakan. Cuba kita tengok dekat nombor 2 ni. Okey, kalau ditambahkan nilai enzim berganda, jadi jumlah substrat juga yang menjadi produk akan berganda. Tetapi dekat sini kalau kita tengok nombor 3, dia ada faktor pengahat.
macam tadi kita kata substrat tak berubah dia punya kepekatan. Jadi proses tu akan berlaku sampailah ke semua substrat tu dah berlakunya tindak balas dengan enzim. Jadi dekat tahap maksimum ni, nombor 3 ni kita panggil sebagai tahap maksimum, kepekatan faktor substrat tu akan menjadi faktor pengehat. Jadi kalau kita nak tingkatkan juga kadar tindak balas dia, kita kena tingkatkan kepekatan substrat. Okey, jadi kita tengok pula seterusnya, kira subtopik terakhir lah, 50.3, aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan enzim tersekat gerak? Enzim tersekat gerak ni kita panggil ataupun didefinisikan sebagai satu enzim yang bergabung dengan bahan lengai dan tak terlarut, di mana molekul enzim ni akan kekal pada kedudukan yang sama sepanjang tindak balas tu berlaku, dan kemudiannya mudah diasingkan daripada hasil, di mana ini kita panggil sebagai imobilasi enzim. Okey, imobilasi itu maksudnya dia tak bergerak lah, kekal pada kedudukan yang sama. Okey, contohnya aplikasi enzim ni, kita nak keluarkan bulu daripada kulit haiwan, yang itu kita akan gunakan tripsin. Okey, manakala untuk laktos pula, kalau kita nak menghasilkan susu yang bebas laktosa, jadi kita perlukan enzim laktas untuk mengasingkan laktosa daripada susu tersebut. Okey, salah satu contoh lagi aplikasi yang menarik, macam pernah tak terdengar, kita nak masak daging, nak bagi daging tu lembut, kadang orang kata letak sudu ataupun apa-apa besi dalam masakan tu nak bagi daging cepat lembut. Tapi dalam konsep sains, kita boleh guna ni, sama ada buah betik, kiwi atau nanas dan juga pear untuk melembutkan daging, di mana kita akan perapkan buah-buahan ni tadi dekat daging. Untuk apa? Untuk melembutkan daging tersebut. Okey, kenapa? Sebab buahan seperti betik, kiwi, nanas dan pear ni, dia ada satu enzim yang kita panggil sebagai papain, actinidin dan bromelain yang akan melembutkan potongan daging yang agak keras. Okey, itu adalah salah satu contoh aplikasi enzim yang kita boleh tengok dalam kehidupan seharian. Okey, jadi cikgu harap itu saja untuk topik kali ini. Kita dah habis cover. Jadi untuk topik seterusnya kita akan masuk kepada bab 6. Tapi sebelum tu, cikgu nak anak-anak murid sila siapkan tugasan yang cikgu bagi terdahulu, dan sekiranya ada soalan boleh bertanya kepada cikgu pada Padlet. Okey, terima kasih.